Pasti boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, first of all saya ucapkan terima kasih lah sebab you attend this quality awareness training. Okey, quality awareness training ni adalah salah satu daripada aktiviti yang kita pertama kali buat, dan insyaAllah saya bagi target kepada QA department untuk kita adakan quality awareness training ni setiap 3 bulan sekali. So basically dalam quality awareness training ni kita akan share dengan kamu performance kita dalam tempoh 3 bulan yang lepas lah. Tapi dalam slide yang ini, oleh kerana ini kali pertama, so kita akan share dengan kamu information untuk 6 bulan ataupun 7 bulan pertama tahun 2015. Okey, quality awareness ni adalah penting, sangat-sangat penting, sebab bisnes kita pada masa sekarang ni dan sebenarnya pada apa jua keadaan sekalipun kita tengok customer dia pilih kepada quality. Itu memang pilihan dah. Even saya rasa saya biasa cakap dan juga Cik Amir selalu cakap, kita sendiri pun naturally dilahirkan memang kita nak pada quality lah. Okey, kita pilih baju, kalau boleh nak baju yang terbaik pada nilai yang kita budgetkan. Kemudian apa lagi? Kita nak kasut, kita nak kenderaan terbaik pada bajet, pada suatu bajet yang kita tetapkan. Lagi dari segi pendidikan, kalau boleh pun kita nak pendidikan yang terbaik. Semua benda kita itu yang kita sebut tu sebagai quality, sebagai quality. Okey, bagi company-company yang bertaraf kita panggil world class, berkelas dunia, dia quality ni adalah salah satu perkara yang wajib dibincangkan oleh semua kaki tangan. Dia bukannya top management, GM, general manager, ataupun di kalangan manager, ataupun di kalangan QA practitioner. Kalau kita dalam kes kita mungkin kita ada Cik Amir, tapi semua sekali staff terlibat dalam quality awareness. Dan dia bukan bercakap quality awareness tu, dia berkata tentang quality tu 3 bulan sekali, dia hari-hari dia bercakap. Kalau Japanese company, dia sampaikan ada satu kartu sentiasa dekat dia pada dia punya employee card, bila dia nak guna punch card, di belakang tu dia ada tulis, dia panggil quality statement, ataupun dia panggil quality policy, sentiasa ada hari-hari. Kemudian setiap minggu line leader ataupun supervisor dia akan turun dan dia akan baca ikrar tentang quality. Itu company-company Japan. Sebab tu kalau kita tengok pada hari ini Japan, company negara Jepun, ataupun kita tengok Japanese product, dia adalah salah satu daripada produk yang terbaik, produk terbaik di dunia, kalau kita tengok, dan harganya pun lebih tinggi, tapi orang sanggup beli. Orang sanggup beli juga kalau kita kata made in Japan. Pasal mereka betul-betul emphasize tentang quality. Okay, let's saya start dengan what is quality. Okay, selalunya kita sebut quality kan. Sebenarnya apakah dia quality? Okay, secara umumnya in general, the quality can be defined as a degree of customer satisfaction, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai darjah kepuasan pelanggan. Setakat mana pelanggan puas. Kalau pelanggan kata best, saya puas hati duduk di hotel ini, maknanya kita boleh kata hotel kita ada bukti. Okey, tetapi mengikut ISO ataupun mengikut
International Standard Organization, pertubuhan piawaian antarabangsa yang dipakai oleh semua company. Kalau kita berjalan, kalau kita tengok di Melaka ni, kalau kita tengok company tu ISO 9001, ISO 22000, ISO 17000, 14000. Janji ada perkataan ISO. Company kita ada ISO tak? Ada ke tak ada? Company kita ada ISO ke tidak? Siapa tahu ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Siapa kata ada kat tangan? Okey, apa kod kita? 9,000 ke, 14 ke, 17 ke, pangkal dia ada 17025 ke, 22,000 ke, 16 apa? Ni main pantai je lah Okey, ada idea lagi tak? Company kita ni ada ISO ke tidak? Jawapannya ada. MS 1500, pensijilan halal. So kita ada ISO juga. So jadi mana-mana ISO bila sebut pasal kualiti, ni yang saya tulis kat depan ni lah. Standard quality is defined as the totality of characteristic of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs. Itu kata ISO, dan saya nak kita guna definisi ini mulai hari ini. Wah, panjangnya nak ingat. Saya tolong kamu, saya buat dalam bentuk orange tu, itu dia yang kena ingat. Quality, meet the stated and implied needs. Cukup ingat dua perkataan penting tu, stated and implied needs. Kalau kamu boleh jawab macam tu, markah penuh, perfect. Maknanya orang tahu kamu betul-betul faham apa dia quality. Okey, apa dia status? Stated needs kita juga panggil sebagai features. Okey, implied needs juga kita panggil purpose. Kenapa beli kereta? Tujuan nak transportation for human and luggage. Betul? Tu basically kita kata saya nak beli kereta lah. Apa tujuan nak kereta? Untuk pengangkutan, boleh bawa barang sikit. Itu je lah. Okay. Kalau untuk pengangkutan human je kan, mungkin kita boleh naik motorbike, naik basikal ke apa, boleh lah. Tapi kita nak human transportation of human and luggage. Itu basically keperluan kita. Kalau lah ada kenderaan, ada kereta yang macam ni bentuk dia, betul. Inilah kereta dia, ada 4 roda ni, boleh start ni. Ini dah cukup lah. It's enough dulu. Sebab dia dah serve our purpose lah. Betul. Okay, itu tapi definisi kualiti belum tentu lagi. Kalau dari segi keperluan, rasa dah cukup lah. Kereta macam ni cukup lah. Sekarang ni kalau kereta paling murah boleh dapat harga berapa ribu kan? Saya difahamkan ada orang jual kereta RM500 depan dia. Toyota KI 220 kan? Ada orang jual. Okay, saya jumpa kawan saya di Alor Gajah, dia beli kereta. Saya tanya, wah ini kereta antik ni. Kalau ikut tak nak beli je. Tapi orang sesak duit, dia nak jual 500, saya beli lah. Saya kata 500 lah. Tahun 1978 macam tu. Umur itu tu, lama sangat lah. Okey, yang kedua adalah stated needs. Bila kita beli kereta, dia akan terangkan pada kita features. Okey, kadang-kadang stated need ni orang tak cakap pun, pasal understood, munasabah. Perkara yang munasabah. Katakan kita nak kata saya nak beli kereta pasal saya nak transport, tapi orang tahu kita kata nak beli kereta, orang tahu apa tujuan kita kenapa nak beli kereta. Tapi yang selalunya orang sebut untuk nak melengkapkan apakah dikatakan kereta berkualiti, dia akan sebut the features.
Contohnya dia kata kereta ni ada comfort, suspension dia bagus, aircon, ada aircon kereta ni, ada radio and media player. Zaman sekarang ni radio je tak cukup, nak kena ada media player, ada MP3 ke, ada DVD player, CD player, kan, Bluetooth, kan. Kemudian sekarang yang latest lagi Wi-Fi, internet, ada reverse sensor, dia kata, and etc. Kalaulah kedua-dua ni, stated needs and implied need, dipenuhi, maka sesuatu produk itu kita panggil dia berkualiti. Itu So jadi kita pun belilah, beli kereta, kita tengok comfort, sedap. Kita tanya dengan wife, kita tanya dengan anak kita, best tak? Kita ayah baru dia, best, sedap, selesa, okey. Lepas aircon, tip-top, suhu dekat luar 35 darjah Celsius pun dalam kereta sejuk. Radio, media player, okey, ya, tak ada masalah. Pergi dekat ceruk mana sekalipun, radio masih dapat lagi. Zaman sekarang ni lagi canggih lagi. Ada radio, kereta yang ada radio dia, yang dia auto searching. Kita declare je, katakan kita kata radio apa? Radio Akim, katakan. Kalau di Penang, radio Akim 91.5. Tekan, kita kata radio Akim. Kita bawa tu, kita tak sedar, sampai KL, dia tetap dengan radio Akim tu, tapi frekuensi dah berubah. Pasal apa? Dia dah fix. Oh, lagi hebat. Tak payah macam zaman dulu kita nak cari, ni dah ni cari, payah. Okey. Kemudian reverse sensor. Sekarang bukan sekat reverse sensor, kamera dia. Buka je, reverse macam DN6 je lah, bawa je. Tengok nak reverse belakang pun dah ada nampak. Semua okey, maka kereta itu berkualiti. Itu yang di-define sebagai kualiti. Meet ataupun satisfy the stated and implied needs. Itu dia kualiti. Cuba kita tengok balik rumah, cuba tengok macam mana. Beli baju pun sama. Tujuan baju untuk nak apa? Sebagai daripada nak menutup anggota badan. Itu. Tapi kalau dia tulis itu, baju ni senang iron, kan? Nak iron senang je. Basuh macam mana pun dia wrinkle sikit je, iron dah, letak sikit, oh dah, okey dah. Dia tulis itu. Lagi apa lagi? Kemudian baju ni cepat kering. Sekarang baju-baju macam tu lah, okey. Basuh je tak sampai 1 jam kering. Kalau ada jenis baju-baju macam tu, dan kita kata bagus dah baju, senang nak iron, basuh cepat kering. Kan, itu baju yang teknologi terkini tentang baju lah. Pasal dia nak jimatkan orang, jimatkan kos, So, itu dipanggil sebagai kualiti. Okay. Okay, this is the example. Kalau kita tengok iklan apa ni brochure bagi kereta ni, kita apa ni agak-agak kalau macam ni. Itu Proton lah, Proton apa? Proton Iris. Saya ambil dengan Proton Iris punya website. Dia tunjuklah. Dia kata walaupun kecil tapi boleh simpan beg, pasal dia tinggi ke sini, beg banyak boleh isi. Ni bukan saya jual kereta saya cuma nak tunjuk je apa yang dikatakan sebagai stated the implied need of a car. Lepas tu dia punya side mirror boleh lipat macam tu. Kemudian steering dia multi control. Dekat situ boleh control speaker, dia boleh control volume, audio volume, boleh control apa lagi, aircon semua boleh. Lepas tu ada GPS lagi pula tu. Kan? Kemudian sporty and luxuries. Okey. Kemudian dah banyak lagi lah ni, bawah ni ada lagi ni wiper, frameless wiper. Ni rear view camera, reverse, boleh macam-macam lah. Ini dikatakan sebagai stated. Dia stated needs. Kalau kita beli, bayar. Kata harga dia berapa? Saya tak tahu berapa, how much harga satu kereta Proton Iris ni. 35,000 ada.
Lebih kurang lah, lebih kurang macam tu Kita bayar 35,000, balik tengok 2-3 tak function, maka kita kata tak bagus lah gitu. Betul? Maknanya kita kata kualiti dia dah down. Okey, itu dikatakan sebagai kualiti. Kita tak boleh kata alah. Sebab itu kadang-kadang orang salah faham, orang ni tak syukur lah dia kata. Kereta tu boleh jalan dah okey lah tu. Ini wifi dengan dia punya radio tak bunyi, tak elok sikit, komplain apa komplain. Sebab apa? Kualiti, itulah dia kualiti. Bukan setakat kereta tu boleh jalan, bawa, itu tak ada. Dia kena tengok juga ada satu pada stated need of a car. Cuba kita tengok hotel. Apa implied need ataupun tujuan asal, purpose orang duduk di hotel, apa dia? Kalau ikut kata Hilton, the founder of Hilton Group, dia kata ada 3 benda hotel. Dia punya implied need ataupun dia punya purpose. Nombor 1, dia kata ada tempat tidur. Nombor 2, jaminan keselamatan, safe. Okey. Dan nombor 3, reasonable service. 3 itu dia kata, kalau ada 3 tu, itu boleh. Itu adalah keperluan yang ada pada pengunjung. Cuba kita perhatikan betul. Yes, kita tu yang dia nak. Kalau duduk kat hotel kita contohnya yang berlaku di Bangkok sekarang ni, bom ni. Di bom, baru lepas bom kan. Kemudian amaran pula ada 10 jalan-jalan utama di Bangkok, ada amaran bom dekat situ. Walaupun 5 star sekalipun, orang tak nak duduk. Salah satu hotel yang terlibat adalah kita punya bekas kita punya partner lah, Best Western Bangkok, di dalam Sukhumvit. Itu salah satu kawasan kawasan yang disyaki akan dibom lagi. So jadi kosong walaupun 5 star. Sebab jaminan security itu tak ada kat situ. Itu implied, itu tujuan asal. Tujuan asal dan purpose. Kan? Ada tempat tidur yang sesuai, selamat, reasonable service. Reasonable service itu apa? Adalah mula daripada kita ambil kunci sampai nak check in, ada orang bagi panduan, itulah. Okey, itu kita panggil sebagai implied. Stated dia apa? Itu yang kita tengok, ada swimming pool, ada wifi, ada apa lagi? Satellite TV, ada kadang-kadang hotel ada spa, ada apa. Itu semua dipanggil sebagai implied. Kita masuk hotel tu, okey, bilik okey, service reasonable, okey. Lagi apa satu lagi? Security, okey. Nampak ada security jaga apa semua dengan CCTV apa semua ada. Tapi wifi tak function. Mula komplain. Orang kata apa hotel je besar macam ni tapi wifi teruk. Mulalah kualiti mula jatuh. Sebab kita stated ada wifi. Jadi begitulah yang dikatakan kualiti kita kena faham di situ mengikut ISO. Okey, ini contoh the standard need of hotel. Ini betul ni, hotel kita ni. Warna Riverside Hotel. Kita stated kat mana? Dalam online travel agent. Buka dalam Agoda, exactly inilah yang ditunjuk. Apa dia kata features ataupun stated needs? Ada business center, laundry service, dia tulis itu. Room service, maknanya guest dekat dalam bilik, dia nak makan tak payah pergi bawah, tak payah pergi kafe, dia telefon dia, saya nak pergi goreng mamak, boleh, kita boleh hantar sampai bilik. Coffee shop, meeting facilities, kan? Concierge, ada concierge. Restaurant, wifi in public area, dan wifi in all rooms. Parking, ada kamar. Itu yang kita stated. Jadi bila guest dia pilih hotel kita warna Riverside,
Antara selain daripada 3 benda yang saya cakap tadi, ada bilik yang ada katil boleh tidur, kemudian jaminan keselamatan, selamat. Satu lagi apa tadi? Reasonable service. Ada. Ini pun dia access tak. Bila salah satu je benda ni tak ada, maka datangnya komplain. Maka bagi gas ni kualiti kurang. Jadi ini yang kita kena jaga. Sebab tu kadang-kadang kita kata kualiti ke tak hotel kita. Ini penting, kita kena tengok. Okey, jadi kepada sesiapa yang terlibat dalam benda ni, dalam yang tertulis di depan ni, jadi dia kena tahulah. Dia kena tahu bahawa ini penting. Okey. Okey, kita back to the basic, quality. Kita back pada basic. Quality ni dia terbagi kepada 3. Terbagi kepada 3 mengikut ISO ada 3. Apa dia? Pertama, quality of design. The quality of design. Nombor 2, quality of conformance. Dan quality of performance. Ini penting untuk kita faham. Sebab kalau gas nak menilai kita dari segi kualiti, dia akan nilai daripada faktor ni. Dan dia akan nilai daripada faktor ni, design, conformance dengan performance. Agak-agaknya kita ni kat mana yang gas nak nilai kita? Kalau nilai gas nak nilai kita 3-3 boleh tak? Tak boleh. Yang mana yang agak gas patut nilai kita? Performance ataupun conformance ataupun design. Okey, let's kita tengok dulu. Quality of design. It means the intention of the designer to include or exclude features in a product or service. For example, the degree to which the quality characteristics are embedded into the product or service. Dia beginilah. Design ni pada peringkat awal sekali, untuk kita nak, orang yang mula-mula design hotel ni, bila dia design, dia kata saya design hotel ni untuk 3 star ke 4 star ke 5 star. Macam tu. Kalau 3 star, jangan lebih, jangan kurang daripada 3 star. Cukup design untuk 3 star. Kalau 4 star, 4 star. Kalau 5 star, 5 star. Basically design untuk 3 star. Kalau kita design 3 star, kita nak, owner kata saya nak 3 star, tapi kita design untuk 5 star. Boleh tak? Boleh. Boleh. Baratkan macam anak kita umur 7 tahun. Sepatutnya dia masuk sekolah apa? Sekolah darjah 1. Jadi kita sesuaikan dia untuk darjah 1 lah. Kalau dia cakap kita, mak, ayah, adik nak macam peringkat universiti punya facility, boleh? Dia kata apa dia? Adik nak laptop. Baru darjah 1 nak laptop. Dia ingat macam dia tengok kakak dia masuk EU ada laptop. Kan? Boleh? Tak boleh lah. Cost. Jadi cost. Buat apa kita nak design untuk 5 star sedangkan kita hanya boleh jual harga 3 star? So jadi kita kena 6-6 lah. Betul-betul lah 3 star. Kalau kita nak 4-4 lah, 5-5 lah. Jadi mungkin kamu tertanya-tanya lah, apa yang 3-4-5 ni kan Okey, yang ni kalau saya nak cerita panjang lebar, buku dia tebal macam ni. Tebal macam ni. Kalau management team dia dah khatam lah. Sebab apa? Cik Amir dia akan baca setiap minggu 1 muka surat. Dia akan baca. Apakah perbezaan antara 3 bintang, 4 bintang dengan 5 bintang? Kan? Dulu owner arwah Datuk masa dia hidup dulu, dia cakap dengan saya, dia kata, Din, kalau boleh saya nak buat hotel ni jadi 5 bintang. Dia cakap dengan saya. Saya cakap dengan dia, tak boleh. Saya kata dengan dia, buat apa tak boleh? Saya explain lah satu. Antara perkara penting untuk dapat 5 bintang ialah kita mesti ada sekurang-kurangnya 3 butik in-house. 3 butik in-house. Maknanya dekat lobby kita tu ada 3 kedai yang established. Contohnya kedai jual handbag, apa dia? Gucci, ataupun Bonia. Kemudian itu pun boleh lah. Kalau tak, sekitar 50 meter.
Kalau kita tengok hotel Swiss Garden tu, siapa pernah pergi Swiss Garden? Tak pernah pergi. The Shaw. Dia boleh dapat 5 star because of dia ada tu semua. Dia ada shopping complex, dia ada tanks kan, dia ada supermarket tanks apa semua. Sebab itu dia ada facility tu. Sebab itu dianggap sebagai ada facility. Kalau 4 star minimum kena ada 1 dan wajib ada swimming pool. So jadi kalau bilik kita tak ada shopping complex, tak ada swimming pool, tiba-tiba kita buat, kita punya bilik ni memang kelas betul macam 5 star. Guest tetap akan bayar untuk 3 bintang. Nanti boleh dia komplain lah, bilik bukan main bagus, tapi itu tak ada, ini tak ada swimming pool, tak ada kan. Sebab itu saya cakap dengan Dato', tak boleh Dato', saya kata tak boleh. Saya explain kat dia betul-betul, tak boleh. Okay, so jadi example kat sini adalah ekonomi dengan 5 star hotel. So jadi the design is different. The design is different So jadi if you want to pay for the 5 star hotel, the quality for the 5 star hotel, basically definitely the quality berbeza dengan ekonomi. Itu dia. Sebab tu kadang-kadang kita kata compare apple to apple. Kalau nak banding, biar betul-betul. Betul tak? Ni Roslan dengan Mak Lisa, dia kata jom kita pergi racing. Roslan pakai motor, ni contohlah, contoh. Roslan pakai motor Honda EX5. EX5 berapa cc? 110 cc 115 ke 100, gitulah lebih kurang. Tiba-tiba Mak Lisa pakai motor CB 500 cc ni Honda. Mana boleh? The design is different. Betul. Honda Kapcai ni design dia untuk jalan untuk short distance, dekat-dekat, apa semua. Yang 500cc ni dia design memang untuk speed kat highway sana. Tak boleh lah macam tu. Dia boleh ke macam kita. Jadi the quality of design jadi kita kena tengok dari situ. So jadi kalau orang nak compare, kenapa saya cerita pasal quality of design ni? Ialah kalau orang compare, warna ni tak bagus dah, tak macam EQ. You cakap terang dengan dia, the design is this hotel design for 3 star. Cakap dia, you cannot compare with the EQ. Itu yang kita kena tahu macam mana nak berhujah dengan guest. Kalau tak kita pun yelah nanti saya cakap warna suruh buat macam EQ. Tak boleh lah. Dia cakap dengan dia, pertama Encik, hotel kami 3 bintang saja, kata. Memang inilah hotel kami kan. Kalau nak compare 3 bintang, kita mungkin lah compare dengan Sri Malaysia. Kata, dia 3 bintang, Sri Malaysia tak ada lift je, kata. Naik tangga je bawa bag. Kita ada lift. Barulah nampak kita menang sikit. Apple to apple kan. Ini dia nak compare kita dengan Hilton. Mana boleh? Tak boleh lah. Jadi itu yang kita kena tahu. Okay. Quality of conformance. Okay. It means how well the product or service meet the specification determined by the designers. Okay, sekarang ni kita dah bagi spek dah. Kita memang design kita memang ada design hotel kita sebagai 3 bintang. Adakah kita betul-betul sudah mematuhi syarat 3 bintang? Guest bayar ni. Guest bayar. Ada hotel budget, ada hotel 2 bintang, ada hotel 1 bintang. Basically 1 bintang lagi. Kerja IFA. Jadi dia tengok turun naik. Demand kuat. So jadi memang tak boleh sebenarnya. Nampak senang seorang nak jaga ni, tapi memang tak boleh sebenarnya. Tengok bilik. Kita tengok pula bilik. Tiba-tiba kita tengah run promotion. Tiba-tiba Cik Yani pula bahagian, dia jaga bahagian banquet untuk RSP, seminar package government. Dia pula kata, okey, hari ni kita masuk 40 bilik. Contohnya daripada katakan lembaga perpisahan. Masuk je, IFA dah terpaksa kena ubah rate. Pasal apa? Dia dah melepasi certain panduan. Begitulah. So jadi kalau tengok kerja IFA tu, dia macam exactly macam bursa saham, macam BSKL lah. Turun naik. Tengok demand kuat ke lemah ke apa. Macam kita tengok sini 29 dengan 30 hari bulan. 29 dengan 30. 29 dan 30 tahun ni a bit okey sikit. Kalau saya boleh senyum sikit. Siapa boleh senyum? National Day jatuh hari Isnin. Jadi cuti panjang, orang holiday. Ya kan? Orang holiday. Walaupun banyak faktor-faktor politik yang tak overshock,
Tapi saya harap Melaka tak terjejas lah. Saya difahamkan di KL, walaupun public holiday, walaupun tapi hotel semua di bawah 50% lagi okupansi. Sebab orang bimbang, saya tak cakap sebab apa orang bimbang ada sesuatu nak berlaku kat KL. Itu impact. So jadi kita sebagai industri hoteliers, itu semua faktor nak kena tengok kat situ. Kita punya contribution basically banyak daripada, kalau kita tengok mungkin daripada Johor, daripada Selangor, daripada apa, dia orang akan move keluar daripada KL and then datang sini. Sikit ada beri keuntungan pada kita lah. Dan kalau kita tengok buka online 29 dengan 30 hari bulan kita dah close. Kalau kamu buka hari ni, tengok buka Agoda Warna Riverside sold out. Memang dah habis dah, bilik kita dah jual semua. So harga yang kita tetapkan selalunya kita tengok kompetitor kita. Salah satu petanda, saya cakap dengan Ifah, saya kata kalau kita blur, katakan kita blur, tak harga ni berapa, cuba tengok kompetitor dekat-dekat kita. Katakanlah Sri Costa, dia jual 130, kita jual 140. Kita always lebih RM10 daripada orang lain. Kenapa kita berani buat macam tu? Sebab rating kita tinggi daripada orang lain. Kan? Kalaulah kamu sebagai guest duduk rumah, katakan di Perak, katakan nak travel ke Melaka, kamu tengok Sri Costa 130, warna 140, Sri Costa 6.6, warna 7.2. You nak pilih mana? Alah, RM10 punya pasal, betul? Tapi 7.2 lain, location bagus, hotel bagus. RM10 bukan kita travel selalu. Saya silap setahun sekali, setahun 2 kali. Itulah untungnya bila rating kita tinggi. Sebab itu saya kalau boleh saya nak rating kita naik 7.5. Kalau rating kita naik 7.5, saya reverse balik. Kalau rating kita naik 7.5, saya tell you, kalau hotel kita naik 7.5, kamu tengok lebih baik orang duduk hotel kita daripada pergi Swan Garden. Serius saya kata, kalau hotel kita boleh naik 7.6, lebih baik orang duduk hotel kita daripada King Green. King Green Costa mahal lagi. Paling murah pun RM180, RM200, kita baru RM150, tapi rating 7.5, orang stay. Jadi kita tak ada masalah pun sebenarnya. Okupansi tak ada masalah pun. Itu yang kenapa saya betul-betul saya tekankan sini. Penting online ni penting sebagai satu indikator orang nak tahu hotel kita bagus tak bagus. 2 minggu yang lepas saya pergi KL, sebab saya tengok Mara yang lama saya tak masuk. Saya pergi KL. Kebetulan saya pergi jamuan Hari Raya Mara, Pagilian Mara. Saya jumpa dengan hampir semua pengarah saya jumpa. Bila saya sebut, dia kata, pergilah Wana, Tuan Haji, support Tuan Haji kami di Wana Riverside ni. Saya betul-betul, kita terpaksa buat muka tebal. Buat sale ni buat muka tebal, tak ada tanya selesai, tak ada. Muka tebal je semua. Kat sini je nampak muka segar, tapi depan guest muka tebal je. Muka merendah diri je, terpaksa. Saya baru buka mulut je, one of the pengarah bahagian pelajaran menengah, dia buka mulut, dia kata apa tau? Din, Cik Zainuddin, why lately kita nampak hotel you, dia punya review dia so bad? Saya down sungguh, betul dia kata. Kenapa lately kita tengok you punya review teruk sangat? Kan? Jadi itulah impactnya. Saya duk ingat, impactnya setakat OTA je. Rupanya untuk government pun kita kena. Saya bukan apa, saya bukannya saya tak nak tolong kamu, saya tahu you hotel Bumi Putra. Tapi partisipan cakap dengan saya, kalau boleh jangan Wana lah. Ini cerita benar. Cerita benar. Macam mana saya nak counter? Kan? Ada tak ada saya kena cakap lah. Dia cik, saya akui, tapi kita dalam proses untuk buat improvement. I make sure when you come, totally different. Trust me, percaya saya. Saya as a GM, saya yang bagi komitmen. Itu yang saya boleh dapat. Alhamdulillah, dapat juga sangkut. Okey, Mara hantar lagi bulan 9, masuk lagi. Tapi bila dia masuk tu, dia bagi kita peluang je. Sebab dia dengar kita kata kita nak improve kan, bagi lagi.
lembaga perperiksaan masuk bulan 9 ni, nak bagi can lagi walaupun kita dah kena teruk lah komplain. So jadi it's not easy bila kita berhadapan dengan guest kalau rating kita tak berapa cantik. Cuba kalau rating kita cantik, review bagus semua, happy, very good, hotel apa semua, kita tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, now apa, Jabatan Kimia Malaysia masuk di Hang Tuah. Di Hang Tuah kan itu pun satu akaun baru. Tun Fatimah. Itu pun satu akaun yang baru kita dapat. Puas, saya pujuk daripada 2 tahun lepas lagi saya pujuk kawan-kawan saya sebagai timbalan pengarah apa ni Jabatan Kimia. Saya minta tolonglah. Dihantarlah. Dihantar pun dia test kan, kita tengok okey ke tak okey. Kalau tak okey, kalau okey insya-Allah kita dapat. So jadi the comment, the feedback, the rating is very important untuk kita nak dapat good business Okey. Tadi kita dah tengok rating, sekarang kita tengok dari segi apa improvement yang kita boleh buat. Okey. Guest complaint from OTA. Kalau kita tengok, kalau kita pecahkan dari segi kategori apa yang kebanyakannya. Yang pertama sekali adalah facilities. 49% komplain pasal facilities. Nanti kamu tengok bila sebut facility dia kamu iyalah hotel ni hotel dah lama, memanglah macam tu. Kita tengok betul-betul nanti. Yang guest komplain pasal hotel kita buruk ni berapa persen kita tengok. Yang kedua, staff 24% komplain pasal staff. Kemudian yang ketiga adalah cleanliness, kebersihan. 17 diikuti dengan value for money 6% komplain kata kita jual mahal. Yang lagi 94% sama ada dia kata okey dan so kita kata bagi saya okey lah, kita boleh maintain kita punya price, tak perlu kita panik nak turunkan harga, no need, kita boleh maintain okey. Kemudian comfort 3%, location 1% je. Daripada 100 orang datang 1% dia kata yang location kita tak bagus, 99 kata bagus. Comfort 3%, daripada 100 orang 3% kata tak bagus, yang 97% lagi kata bagus. Sebab apa comfort ni? Ni saya nak share dengan kamu Mengikut tadi design of quality mengikut design untuk hotel 3 bintang, keluasan bilik kita adalah area luas tapak kita punya bilik sepatutnya adalah 18 meter persegi. Tapi hotel kita bilik kita berapa? Apa tahu? Tahu tahu? Fadrul tahu apa? Ashraf tahu? Kalau masuk bilik berapa dekat keluasan? Ini pun saya harap kamu boleh tolong cerita dengan guest. Kalau guest datang tanya, tuan bilik kita besar ke? Kalau ikut 3 star 18 je, tapi bilik kita 29 meter persegi. Ni pun kamu boleh tolong saya cakap dengan dia. Bilik okey lah, bilik besar. Kalau ikut 3 bintang 18 je, kita 29. Itu sebab tu kita punya comfort ni dari segi bilik, comfort keselesaan tu orang tak banyak komplain. Bilik kita besar. Okey. Kemudian kita tengok dari segi komplain related to facility. Tadi ingat tak kita kata facility paling banyak berapa persen? 49%, betul? Okey, bila kita sebut facility, hotel ni hotel buruk. Baik, kita tengok berapa banyak pasal buruk. Okey. Yang paling banyak sekali ialah pasal others. Others nanti saya cerita others tu apa. Antara termasuknya adalah telefon, telefon, kemudian kunci. Itu kunci dan telefon lah, dua yang paling banyak. Okey, aircon problem 20%. 30% komplain pasal aircon. So, jadi maintenance kena tengok dekat pasal aircon. Sebab tu saya kata memang kena tengok pasal aircon. Dari segi servis, dari segi cleaning of the strainer, biasanya guest dia tak komplain kalau bilik dia terlalu sejuk, tak ada. Kalau bilik terlalu sejuk dia tak komplain, tapi yang dia akan komplain bila bilik panas. Itu yang selalunya. Okey, kemudian old furniture 19%. Itu old lah. Ini saya tak boleh salahkan kamu lah. Nanti kalau Cik Wan datang saya tunjuk Cik Wan. Itu je lah. Tapi saya nak tunjuk Cik Wan pun saya semalu ke. Kalau saya jadi Cik Wan saya kata apa tau,
You yang 19% itu saya buat. Yang lain tu banyak, you buatlah dulu. Kalau saya jadi Cik Wan lah, sebab tu saya tak nak cakap dengan Cik Wan. Lain nak yang lain ni dah kosong, tiba-tiba tinggal ni, baru saya cakap, Cik Wan tengok yang lain semua kosong, ini 19, all tukar. Kan? Betul saya kata saya malu je lah dengan owner. Tukar tu, tukar ni kan. Kita nak cakap tukar tu, tukar ni, tapi kita sendiri banyak benda yang kita at our side yang kita patut improve. Poor Wi-Fi 12%. Kemudian poor hot water supply. Ini pun komplain 13%, ini tinggi. So jadi saya harap pasal especially maintenance department, you boleh tengok, you boleh tengok. Okay, try kita improve lah macam mana cara kita boleh rendahkan ini. Okay, ada tadi saya sebut pasal kunci. Kunci ni kita dah untuk pengetahuan umum lah. Saya rasa housekeeping, maintenance dengan front office dia aware. Kita dah tukar ke fasa pertama 70 bilik kita tukar pada kunci yang reliable lah. Adam punya kunci mana kunci tu memang tak ada masalah. Misal ada komplain lagi tak yang tingkat 789 kurang sangat-sangat sikit InsyaAllah yang ni kita akan drop. Lepas tu telefon pun kita dah identify banyak telefon kita dah bagi lah dalam tempoh sebulan 2 yang lepas ni. Jadi saya rasa address ni akan drop bila perjumpaan kita akan datang besok. Saya yakin address ni akan drop banyak pasal kita dah banyak. And then fasa kedua kunci bulan 9. Bulan 9 ni kita akan masuk 50 lagi. 50. Kita tak boleh tukar semua. Kalau kita tukar semua, macam mana nak jual bilik? Jadi kita step by step lah. Agak-agak occupancy kita low, macam bulan puasa yang lepas tu, kita 70 bilik kita ambil, tukar kunci baru. Jadi akan datang kita tukar lagi. Macam tu lah. Okay. So saya harap kita boleh kemudian poor breakfast breakfast 14%. Breakfast 14%. Jadi sebab itu poor breakfast ni sama daripada kitchen dengan F&B memang nak kena betul-betul. Jangan bagi guest kita tak puas hati. Bila dia tak puas hati, mula dia komplain. Kan? Tak puas hati, mula dia komplain. Kita jangan ambil sambil lewa dekat breakfast ni pasal